Jumpa dia orang, kalau kena kenara jangan tak pergi campur dengan dia orang. Tanya khabar dia orang. Macam tu. Ni kadang-kadang buat hal sendiri je. Anak-anak hari ni kadang-kadang macam kereta api tau, macam kereta api. Bapaknya pergi baru dia pergi. Kalau bapak tak pergi, memang dia tak pergi. Masalah dia. Oh tak nak lah, mak tak nak pergi lah. Tu perangai budak sekarang. Saya balik kampung dulu saya tak kira. Ayah mak saya tak pergi pun saya balik juga. Kena balik. Kan, sonok jumpa mak saudara. Lagi satu, bila ayah mak tak ada, lagi bagus. Sebab banyak cerita-cerita yang kita tak tahu, kita tahu. Bapak kau berdua perangai macam ni, kau tak tahu. Baru keluar. Oh, iya ke? Oh, dia dalam kampung ni, siapa tak kenal dia. Mana betina dia tak bawa dalam kampung ni. Semua cerita. Ya ke? Baru tahu. Rupanya bapak kita playboy dulu. Baru tahu. Contoh. Mak kau dulu nampak macam tu. Malam-malam tolak suruh basikal pergi farm fair. Dia kata, contoh. Keluar cerita tu. Iya, tu sebab kadang-kadang adik-adik ingatlah, jangan tunggu mak ayah ni. Mak ayah balik macam kereta api, terat semua balik. Kalau ayah tak balik, kan semua tak balik. Janganlah macam tu, hantar wakil. Mak tak sihat ni, mak tak pergi, tak naklah kita orang pergi. Cuba kalau kita besok macam tu, sampai masa kita pun akan tua, kan? Tu sebabnya pergi. Dan satu lagi, kalau terasa hati tu tak sah lah, tak dapat minum air kasirah sampai 5 tahun tak balik. Tak naklah aku, tak ingin aku buat air mahal, aku tak merasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, tuan imam Barisan Jemaah Surau yang berkesempatan hadir, sudah tentunya tuan rumah Tuan Muhammad Helmi bin Haji Selamat dan permaisurinya Puan Azleni binti Ali. Heran pula tengok tuan rumah berdiri, orang lain pun duduk. Heran. Lain kali suruh orang lain sambut, awak tu tuan rumah duduk kan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya ucap terima kasih banyak kerana sudi mengundang saya pada hari ini. Saya first time lah datang ke kawasan perjiranan. Banyak perjiranan sini pun. Sampai ke perjiranan 12, tak boleh pula masuk gate A, kena masuk gate B. Punya ramai kan, macam itulah. Tadi apa pun, alhamdulillah, saya rasa macam tengok ni macam konsep garden, macam majlis perkahwinan Jananik rasa. Macam tu lah kan, tengok ada lampu-lampu lah kan. Tapi baguslah kan. Dalam majlis ni sebenarnya majlis, tak silap saya, majlis perhimpunan keluarga lah tak, perkumpulan keluarga, dan orang surau pun datang. Apa lagi yang kita nak kan, kita minta keberkatan ni lah daripada Allah Ta'ala, datang ramai-ramai dan diisi sebelah sikit dengan majlis ilmu. Bukan nak mengajar sangat tuan-tuan dan puan sekalian, sebab kat depan saya ni semua lagi hebat daripada saya ni. Saya ni kongsi-kongsi je lah kan, kongsi-kongsi je, bukan mengajar sangat pun, tapi kongsi-kongsi ya dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Hari ni kadang-kadang keluarga ni nak berkumpul bukan senang. Kalau dia kumpul hari raya, ada turn pula, turn mak mentua orang ni dengan turn bapak mentua yang ni lain pula. Orang ni pula dekat sini, yang seorang ni jauh, hari ketiga baru balik. Kadang macam tu. Jadi terpaksa dipilih hari luar pada hari raya tu supaya dapat berkumpul, semua tak ketinggalan. Tapi itu pun ada juga yang bagi alasan tu, kerja lah, apalah, itulah, walaupun dah bagi tahu awal, itu biasa. Itu biasa. Saya sendiri pun, keluarga saya pun memang ada perkumpulan macam ni. Kalau berkumpul tu adalah dalam 120 orang ahli keluarga kan, termasuklah kan tahun ni ramai pula yang beranak kan, musim mengawan ni kan, kejap-kejap beranak, jajak beranak kan, apa kan, jangan takut, jangan risau-risau, ada rezekinya, jangan ditahan-tahan kan, jangan tahan-tahan.
Baru nak tarik nafas sikit dah beranak lagi macam tu kan. Macam tu lah. Kan leceh betul, tak ada leceh dia, rezeki Allah bagi. Jadi hari ni tajuk dia kalau ikutkan keluarga sakinah kan. Sakinah ni maksud dia tenang, tenteram kan. Dulu-dulu orang cerita pasal rumahku syurgaku, orang cerita pasal keluarga bahagia. Sekarang dia sakinah, mawaddah, warahmah kan. Ada pula yang terbaru tu keluarga madani. Saya pun pelik macam mana cerita keluarga madani ni kan. Ada pula yang baru pula kan. Sekarang ni zaman siap bagi tahu apa isi-isi kandungan dia, siap bagi tahu. Tapi simpelnya dalam hidup kita ni kita nak kejar 3 perkara je kan. Ada orang nak kejar bahagia, nak kejar ketenangan, dan juga nak kejar kejayaan. Kejayaan, ketenangan, kebahagiaan. Kadang-kadang orang cakap dapat kejayaan dan tapi dia tak dapat kebahagiaan. Kadang dapat kebahagiaan tu tapi dia tak dapat pula ketenangan tu. Kadang tenang tu pula tak ada. Sudah tercari-cari. Jadi bila sebut tentang bahagia tu pun macam-macam. Ada orang cakap banyak duit baru bahagia kan. Tapi kadang orang tu dah banyak duit tak juga bahagia lagi. Ada orang cakap pula ramai isteri bahagia. Tengok orang tu lagi huru-hara bila ramai isteri. Macam-macam. Ada orang tu kata anak ramai pun bahagia. Ada orang cakap kau best lah, anak kau seorang aja, aku ramai pening bala aku, dia kata. Kereta tak muat, terkeluar kepala dekat cermin tu kan. Macam contoh lah. Jadi akhirnya bahagia tu apa? Akhirnya bahagia ni kita letakkan kebahagiaan di dua dimensi, iaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat kan? Nak kejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Kadang-kadang bila terlampau mengejar kebahagiaan dunia, kita terlupa akan akhirat. Tu sebabnya kadang-kadang okey je aku. Sebab kadang-kadang risau pula Allah bagi kita kebahagiaan di dunia sebab tak nak bagi kita kebahagiaan di akhirat. Tu sebab program malam ni kena buat juga tahlil doa selamat ingat keluarga yang dah pergi tu kan. Mudah-mudahan mendapat, orang kata, diteruskan pula generasi ke generasi. Besok kita pula tak ada, orang lain pula doakan kita kan. Dalam kubur tu tunggu je. Ada tak nak cucu aku kirimkan untuk aku hari ni? Tak ada lah. Dia buat family day, kumpul, makan, minum air kasira, dia katakan. Tapi lupa doakan aku. Contoh saya nampak tu kasira kan. Alhamdulillah dia orang berkumpul ramai-ramai, doa kat aku, ingat dekat aku. Alhamdulillah. Makna berjaya didikan mak ayah atuk nenek ni dulu kan. Macam tu lah. Tu sebabnya malam ni buat perkumpulan ni dia tak jadi sia-sia kan? Tak jadi sia-sia, bukan duduk saja. Sebab kita memikirkan, kita memanjatkan doa, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Nak minta bahagia dunia dan di akhirat. Kalau ikut Nabi kita bahagia, tetapi Nabi sibuk menyebarkan dakwah supaya kita dapat apa yang boleh menyelamatkan kita daripada sesaan api neraka. Suami isteri kan, ada rules and regulation dia kan. Tu sebabnya Nabi pernah sebut dunia ni penjara bagi orang mukmin. Maksud penjara ni maksudnya adalah sekatan-sekatan dia kan. Penjara dindingnya takat itu aja kan. Makan pun bukan boleh sebarang makan, apa yang dihidang tu makanlah, jangan banyak cerita. Tak pernah lagi lah banduan tu kata hari ni kalau boleh nak nasi ayam, nak kepak aja. Tak dapat dah, memang tak dapat. Apa ni hidang tu makan aje lah. Macam tu juga dunia. Bukan semua benda kita boleh cakap, bukan semua benda kita boleh buat, bukan semua tempat kita boleh pergi. Tetapi Nabi juga sebut kebebasan yang sebenar bagi seorang mukmin adalah kematian. Dah mati barulah bebas daripada sekatan tu tadi. Sebab dah tak boleh buat apa dah pun kan dalam kubur. Tu sebabnya atas dunia ni antara ikhtiar kita ni 3 perkara je Allah Ta'ala akan tanya akhirat besok. Yang pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat Allah Ta'ala akan tanya. Nikmat apa katanya? Pertama, nikmat muda. Muda dulu habis untuk apa? Buat apa muda dulu? Yang kedua, nikmat umur. Kau hidup lu berapa tahun? Kau gunakan umur tu untuk apa? 60 tahun, 70 tahun, ya Allah aku banyak lagi kelak dandut. Ya Allah, contohlah kan? Bukan orang sini lah, orang tempat lain. Aku 60 tahun banyak ni melepak-lepak aja dengan kawan-kawan aku kat kedai kopi contoh. Aku banyak ride ya Allah gitu. Contoh kan. Tapi ride tu pun aku pergi masjid-masjid, pergi bantu-bantu orang susah. Okey baguslah. Adalah. Umur ni Allah Taala akan tanya.
Yang ketiga, nikmat ilmu. Ilmu yang kita dapat, pertama amalkan ke tidak, kedua sebar panjangkan ke tidak. Kadang ilmu dapat tak amal, dengar hari-hari tapi tak buat, kemudian tak disebarkan pula pada ahli keluarga, pada rakan-rakan, pada saudara mara, tak disampaikan. Dan begitu juga yang keempatnya, nikmat harta. Dari mana kita dapat harta dan ke mana ia dibelanjakan. Jadi tak sah cakap duit aku suka hati aku lah, kau sibuk kenapa? Tak. Sebenarnya memang orang lain kena sibuk harta kita, beritahu kau ni pada kau membazir macam ni, baik kau sedekah. Kalau kau membazir macam ni, baik kau pergi umrah. Membazir macam ni, baik kau pergi Mekah. Contoh, pergi buat ni. Contoh kan, orang nasihatkan kita sebab mak kata satu pepatah Cina kan, pepatah Cina ada menyebut tak payahlah cakap Cina, cakap Melayu lah kan. Dia kata kan, orang yang memuji saya adalah musuh saya, dia kata. Orang yang menegur saya adalah guru saya. Dia kata macam itulah. Jadi bersyukurlah ada orang tegur kita sebenarnya. Rahmat ada orang tegur. Orang dulu-dulu jiran tegur, terima kasih lah awak bagi tahu. Memang siap lah budak tu, lumat wajahnya kan. Tetapi sekarang, orang sekarang lah, terkecuali di penjiranan 12 tempat lain kan, di penjiranan lain, kalau tegur yang kau sibuk apa hal, kau jagalah anak kau. Zaman sekarang tak boleh tegur pula anak dia. Aku tak tegur anak kau sibuk anak aku besar. Itulah. Jadi mana kata syukurlah ada orang tegur, menegur untuk kebaikan. Itu pertama, Allah Ta'ala tanya nikmat. Kedua, Allah Ta'ala katanya tentang amanah. Amanah ni penting. Amanah kerja, amanah kita dalam keluarga, amanah sebagai suami, amanah sebagai isteri, amanah sebagai seorang anak, sebagai mak ayah, amanah sebagai seorang ketua, seorang imam, seorang pengurusi taman persatuan penduduk, pengurusi ni, ketua lorong, semua tanya kan. Sekecil-kecil jawatan, apatah lagi menteri, Perdana Menteri tu lagilah, itu awal-awal lah ke dalam dah tu kan. Lagi banyak soalan tanya, lagi banyak jawatan, lagilah lambat masuk syurga. Semua kena tanya. Jadi jangan minta-minta jawatan tuan-tuan. Jawatan ketua keluarga pun tak terbawa kadang-kadang kan. Sibuk nak jadi itu, nak jadi ni, bangga pula tu, aku sekarang banyak tu tanggungjawab aku, jawatan aku banyak betul. Jadi sekarang ni itulah, nak buat macam mana orang percaya kat aku, ayat dia kan. Dia tak tahu orang saja bagi dekat dia tu sebab senang nak mengerjakan kan. Dan satu lagi yang ketiga. Yang pertama, kedua tadi kita cerita hari lain lah, makna kena panggil lagi lah ni kan. Jadi yang ketiganya adalah nikmat silaturahim. Allah Ta'ala katanya, silaturahim. Beratnya silaturahim ni sebab Allah letak sifat rahim dalam perhubungan. Itu sebab Allah Ta'ala akan tanya besok. Itu sebab jangan sekali-kali memutuskan silaturahim. Salah satu cara buat sambutan hari keluarga, kumpul-kumpul, senang. Cerita-cerita. Kadang-kadang ni anak-anak kita tengok kan, paling senang nak tengok budak-budak kecil. Dia main-main sama dia. Bila dia main-main sama dia, lepas tu dia bergurau menangis. Kita tengok, dia usik. Dia buat macam ni, dia usik kita ni nangis. Dia nangis-nangis, lepas tu dia baik balik. Itu budak. Bapak budak tu yang kadang-kadang bila bergaduh payah nak baik. Itu yang cerita tu. Budak-budak tu tunjukkan satu teladan. Dia kadang-kadang sudah dia datang segan-segan, dia main balik, dia jadi baik kan. Macam tu lah mesej dia. Tu sebabnya disebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main dalam bab silaturahim ni, jangan gaduh. Kau jangan lalu lagi dah depan rumah aku. Wah, kau main lagi, dia cakap. Wahal itulah satu-satunya jalan nak keluar dari taman tu kan. Macam mana pula nak ikut jalan lain ni kan. Sedangkan tak boleh buat macam tu. Aku tak boleh terima lah perbuatan dia ni. Sudahlah, dia bukan lagi darah daging aku. Jangan buat macam tu kan. Jangan buat macam tu. Sebab apa? Tak berbaloi sebab kita memutuskan satu rahim. Orang yang memutuskan satu rahim, apa yang berlaku? Pertama, doanya tidak akan didengar oleh Allah Ta'ala. Kebaikannya akan tertangguh, tidak akan sampai kepada perkiraan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Dan kemudian datang aja bala dan musibah tu kepada diri dia, macam-macam pada orang yang memutuskan satu rahim. Tengok drama dah selalu kan. Tengok drama tu selalu macam tu lah. Dia putuskan satu rahim, lepas macam-macam masalah, barulah segan-segan datang. Tapi kita kadang tak belajar. Saya pun taklah tengok drama sangat. Orang share dalam TikTok,
kan. Dia potong-potong pendek-pendek tu dapatlah tengok sikit-sikit kan. Macam tu lah. Kalau tidak mana ada masa nak tengok hari-hari ceramah kan. Hari ni semata-mata datang Johor ceramah aje. Datang sini je. Lepas tu kan balik. Macam tu lah kan. Macam mana macam tu lah. Dah dipaksa-paksanya. Tuan rumah tu tolonglah dia kata kan. Saya datang lah. Saya tak ada masalah dah kan. Saya pun rasa macam lain macam sebab ceramah tengah-tengah ni. Macam ada upacara perkahwinan betul rasa ni. Kan? Tapi macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pentingnya silaturahim ni. Janganlah kita apa, yang kecil, yang besar, dengan cara macam ni dia kenal. Baru-baru ni berlaku kan? Seorang tu dah kahwin, dah ada anak 2 orang. Kemudian dapat tahu masa dia kahwin ni dapat tahu dua-dua ni anak yatim. Tapi rupa-rupanya berburak dengan mak mentua dia ni. Tengah berbual, mak mentua ni pun cakap kan, anak dia kata tak ada ayah, dulu tak ada ayah. Yang mak mentua ni beritahu ayahnya, suaminya dulu kahwin dengan dia dekat luar negara. Lepas tu cek nama, sama pula namanya. Akhirnya dah tahu, dah berpuluh tahun, dah berbelas tahun, akhirnya terbocor rahsia. Rupa-rupanya baru perasan yang suami isteri ni adik-beradik. Adik-beradik, anak dah 2. Macam mana nak cakap? Pergi laporkan pejabat agama. Anak-anak ni jadi anak tak sah taraf balik semula. Tak boleh kan? Syubhah habis cerita. Macam mana? Kenapa jadi macam tu? Silaturahim puncanya kan? Dah bercinta, berkawan baik, apa semua, meminang, mengelok, rasa ingat confirm dah. Rupa-rupanya bapaknya sama. Nak kata apa? Berlaku hari ni banyak betul benda-benda pelik berlaku dalam dunia sekarang ni. Tapi salah satu nak jaga silaturahim. Pakcik saya dengan apa, bergaduh dengan seorang lelaki tu. Dah bergaduh nak bertumbuk dah. Lepas 2 tahun lepas tu baru tahu punya sepupu. Bukan sepupu, 2 pupu. Pergi beraya lah. Engkau buat apa sini? Dah buat apa sini? Baru tahu. Pernah nak bergaduh dulu, tumbuk dulu. Baru tahu. Kan? Puncanya dulu. Atuk dengan atuk ni bergaduh dulu. Lepas tu dia duduk jauh. Lama tak jumpa. Kan? Kemudian akhirnya dengar dia duduk kawasan sana. Duduk kawasan sini kan. Baru tahu. Macam Samsul Debat ni dia ada darah 2 lah. Belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu muka saya macam Pan Asia tu. Kan? Jawa campur Minang jadi Janang Bantai kan. Janji ada kan. Mix tu nak juga tu, mix tu kan. Tapi macam tu lah. Tu yang tadi, sebab kalau orang kenal mak saya ni dekat kampung ni, arwah atuk saya orang panggil Warais Sate. Belah mak saya Jawa. Warais Sate tu yang saya makan sate tu, saya tegur tukang meniaga sate tu, tak sedap sate kau ni kata. Kau nak meniaga macam ni patutlah sendu je kau meniaga. Cuma kau buat macam ni, bagilah petua dia. Kau kena peram ni dengan apa? Lepas tu berhubung dengan kunyit dulu. Kemudian dah kunyit baru dah kasar-kasar pun sedap kau potong, dah potong baru kau ni kau peram dengan ketumbar. Kan? Dengan ketumbar, dengan apa? Dengan jintan manis, lepas tu dengan apa? Kau jadi barulah apa gula sikit, garam barulah dia jadi. Lepas tu kacang tu kau masak, bila naik taik minyak tu kau cedok, kemudian kau cecah-cecahkan waktu kau bakar tu, baru dia jadi ngam kuah tu dengan sate. Orang meniaga kau nak meniaga. Lepas tu bila tak laku kau kata orang buat kau. Tu masalahnya. Kan orang kita ni tak habis-habis meniaga. Belajarlah dulu, tanya dengan orang kan. Macam tu lah. Kan silaturahim. Saya tegur tu tak ada asas silaturahim, saya tegur tu. Saya kata. Kan seronok tengok orang meniaga, tapi kesian. Kenapa orang tak ramai? Yang seorang tu meniaga burger, tak masak ayamnya. Saya kata, mana kau meniaga burger macam ni? Kan? Macam ni lah bos saja. Kau jangan nak menipu aku. Kau tak sabar. Kejap sangat kau nak bagi. Kau bagi kau tak payah bakar, kau bagi yang gigit ayam tu. Saya kata. Saya jenis saya tegur, saya cakap aja. Tapi terima kasih banyak Ustaz tegur, dia kata. Sebab apa? Seronok tengok orang meniaga, saya kata kan. Macam tu lah. Kita ni dalam hidup kita ni, dunia ni sementara. Dalam kesementaraan tu, saham yang nak tanam kat atas dunia ni, saham kegembiraan bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan keluarga kita ni baik-baik semua. Kadang-kadang orang tua-tua ni, kadang bila sebab dia dah rasa dia dah sakit, dia dah uzur, dia beritahu, besok kalau mak dah tak ada, kau jangan lupa jumpa Pak Long, Pak Lang kau semua, pergi ziarah dia orang, jumpa dia orang. Kalau kena kenara jangan tak pergi, campur dengan dia orang, tanya khabar dia orang. Macam tu. Ni kadang-kadang buat hal sendiri je. Anak-anak hari ni kadang-kadang macam kereta api tau, macam kereta api. Bapaknya pergi baru dia pergi. Kalau bapak tak pergi, memang dia tak pergi.
masalah dia. Oh tak nak lah, mak tak nak pergi lah. Tu perangai budak sekarang. Saya balik kampung dulu saya tak kira, ayah mak saya tak pergi pun saya balik juga. Kena balik. Kan, sonok jumpa mak saudara. Lagi satu, bila ayah mak tak ada, lagi bagus. Sebab banyak cerita-cerita yang kita tak tahu, kita tahu. Bapak kau berdua perangai macam ni, kau tak tahu. Baru keluar. Oh, iya ke? Oh, dia dalam kampung ni, siapa tak kenal dia. Mana betina dia tak bawa dalam kampung ni. Semua cerita. Ya ke? Baru tahu. Rupanya bapak kita playboy dulu, baru tahu. Contoh. Mak kau dulu nampak macam tu. Malam-malam tolak susu basikal pergi farm fair. Dia kata, contoh. Keluar cerita tu. Iya, tu sebab kadang-kadang adik-adik ingatlah, jangan tunggu mak ayah ni. Mak ayah balik macam kita api, tereret semua balik. Kalau ayah tak balik, kan semua tak balik. Janganlah macam tu, hantar wakil. Mak tak sihat ni, mak tak pergi, tak nak lah kita orang pergi. Cuba kalau kita besok macam tu, sampai masa kita pun akan tua, kan? Tu sebabnya pergi. Dan satu lagi, kalau terasa hati tu tak sah lah, tak dapat minum air kasirah sampai 5 tahun tak balik. Tak nak lah aku, tak ingin aku buat air mahal, aku tak merasa. Contoh, sebab air je bergaduh. Allahu Akbar. Janganlah sebab itu. Kadang maaf dan minta maaf dan memaafkan, dua-dua tu berat tapi mulia di sisi Allah. Minta maaf dan memaafkan. Kadang-kadang dia suruh minta maaf. Kenapa pula aku minta maaf dengan dia? Aku pak saudara, dia anak buah. Patut dia lah minta maaf dengan aku. Ni perangai pak saudara. Satu lagi, kenapa lah aku minta maaf dengan dia? Aku pangkat lagi tinggi daripada dia, bos dia rupanya. Kenapa lah aku minta maaf dengan dia? Yang paling popular, bukan salah aku. Tu paling popular. Nampak tak? Yang seorang tu pula nak maafkan, aku minta maaf. Orang lain boleh, tapi dia aku tak boleh maafkan. Dia pilih pula orang siapa dia boleh maafkan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa kita tak boleh kira pangkat? Kenapa tak boleh kira siapa salah, siapa tak salah? Sebenarnya kita kena minta maaf dan memaafkan sebab tak tahu siapa mati dulu. Macam tu. Kena minta maaf. Biarlah macam ni lah, aku malas nak pening-pening kepala dengan kau ni. Aku tahu tak kisahlah salah siapa, aku minta maaf banyak dengan kau. Daripada ujung rambut, ujung kaki, minta maaf banyak-banyak. Macam tu. Sambil pandang minta maaf ya, dia pandang. Dia pun cakap, yelah, samalah kita. Dia kata macam tu. Tapi dalam hati yang seorang ni dia kata, lantaklah kau, aku takkan maafkan kau. Dia kata macam tu. Dia dengan Allah tak selesai. Orang yang ikhlas minta maaf tadi selesai dengan Allah Ta'ala. Tu ya cerita. Sebab dia nak minta maaf. Bersalamnya ni, pandang, cakap dah, minta maaf. Dia ada satu syarat nak minta maaf dengan memaafkan. Ada satu syarat minta maaf, ada satu syarat dan memaafkan. Ada satu syarat, syaratnya adalah tak ada syarat. Tu syarat. Kadang-kadang aku boleh maafkan dia dengan satu syarat, bayar dulu duit aku. Percayalah, bayar pun tak baik. Aku boleh maafkan dia dengan satu syarat, so dia datang jumpa aku dulu. Percayalah, tak baik juga walaupun dia datang. So jangan letak syarat. Tu belum cerita lagi ada perangai orang dulu. Orang dulu kan, bukan dekat kawasan perjiranan ni, tak ada. Dia kawasan tempat lain. Persungaian kau tak tahulah mana. Dia kata, aku takkan maafkan dia biar dia melutut minta maaf dengan aku. Akhirat besok biar dia melutut seorang. Yang seorang tu mengangkat, yang seorang tu menyarap, macam-macam. Biar akhirat besok dia melutut cari aku, dia kata. Biar akhirat besok mengangkat cari aku. Tiba-tiba ringkas cerita, dah sampailah kepada yaumul akhir, hari akhirat. Malaikat satu dah announce lah, dah umum, Samsul, kamu dah kena seksa kan? Contoh. Okay, Samsul, masuk ke dalam syurga sekarang. Baru nak masuk, nanti dulu. Satu malaikat tahan. Kenapa pula? Belum boleh masuk syurga lagi. Lah, Pal, tunggu sini, sebab dulu atas dunia kau pernah cakap, kau suruh kawan tu melutut minta maaf dengan kau kan? Aku tunggu dulu sini. Yang kawan tu pula kena seksa 1000 tahun. Tak pasal kena tunggu kawan tu. Kenapa nak menyusahkan diri? Kan? Kawan tu dah habis seksa dah, tapi merangkak lambat sampai ni. Macam mana? Itu sebab orang yang boleh memaafkan orang lain, hidup dia, percaya cakap saya, tidur dia berdongkor, kan? Senang hati tidur. Tak ada fikir pasal orang. Ini sebelum tidur menyumpah lagi tu. Kau hajar tu, kau siap kau.
besok kau dapat memang aku lampang ni, geram betul aku, dia kata. Dia terlupa tu, belum tahu lagi esok pagi dia hidup lagi ni. Tiba-tiba dia mati. Kawan tu datang baca Yasin untuk dia, macam dia nampak ni, alah dia baca Yasin untuk aku, tak sempat aku minta, aku sebut lempang-lempang dia malam tadi. Itu cerita tu. Itulah sebabnya seorang sahabat Nabi ni, Nabi sebut, Nabi dekat dalam tengah duduk dengan sahabat-sahabat kat Masjid Nabawi, tiba-tiba nampak ada seorang lelaki masuk ke dalam masjid. Nabi kata, sesungguhnya lelaki itu ahli syurga, Nabi kata. Kemudian nampak pula dekat dalam tempat yang lain, kat tepi-tepi dekat pasar tu lelaki tu ahli syurga, lelaki yang sama. Nampak kan teman? Tu orang tu ahli syurga tu. Sahabat-sahabat dah tak tahan. Sahabat-sahabat pergi ke rumah dia. Dia pun tanya, boleh tak kami nak tumpang bermalam di rumah kamu? Orang baik, tak masalah, silakanlah. Tak ada kerja lain, sahabat ni semua meninjau, tengok dia buat apa. Ngintai dekat rumah sampai kan dia ni jadi ahli syurga ni. Apa yang hebat sangat dia ni? Tinjau. Dia buat apa? Rupa-rupanya tengok sampai ke sudah sama aje. Semayang sama, tidur sama. Nak kata hebat sangat sampai 3-4 pagi bangun solat, tak ada pula, dia kata. Macam biasa je, tidur macam biasa, semayang macam biasa. Akhirnya setelah 3 hari semua surrender. Tuan, sebenarnya kami kena mengakulah. Kenapa? Kami sebenarnya bermalam ni nak mengendap engkau, nak tengok apa amalan kau sampaikan Nabi boleh sebut engkau ni ahli syurga. Cuba kau share sikit. Apa cer? Kan? Itu saya lah cakap, dia tak cakap macam tu. Jadi dia pun kata, aku tak adalah apa sangat yang aku buat, tapi yang seingat aku lah, sebelum aku tidur, aku tak terlupa buat 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, sebelum aku tidur, aku niat, aku maafkan semua orang. Satu. Yang kedua, sebelum aku tidur, aku niat, kalaulah aku hidup lagi esok, aku niat, aku tak nak dengki dengan semua orang. Dan yang ketiga, sebelum aku tidur, aku niat, kalaulah aku hidup lagi esok, aku niat, aku nak buat baik dengan semua orang. Disebabkan 3 niat sebelum tidur ni, Nabi sebut dia ni ahli syurga. Jadi daripada kita niat nak buat benda tak baik, lagi baiklah niat buat benda baik. Kan, malam ni sebelum tidur maafkan semua orang. Niat buat benda baik, niat tak nak dengki dengan orang. Ni ada je nak dengki dengan orang, kan? Macam ni, tak ada nak dengki. Saya tak kisah walaupun orang belakang dapat kipas, saya tak dapat, saya okey. Saya tak ada dengki-dengki pun, kan? Dah berpeluh dah ni, kan? Tapi saya okey je, tak ada masalah, sebab saya redha. Tu bahagian saya dah tu, kan, tuan? Tak ada air kasirah ada. Kan? Tapi biasanya kalau sampai mesej macam tu, dia menyebabkan tuan rumah akan merasa resah dan gelisah lah, kan, dengan ayat macam tu, kan? Tak ada apalah, okey je, kan? Jadi apa pun, sebab dekat dalam tata cara tu dah tulis ceramah ringkas, jadi jangan lama sangat. Sebab saya faham muka-muka tak puas hati yang belum makan tu, saya nampak, kan? Memang tak boleh sorok muka-muka tu, kan? Tapi apa pun silaturahim tu mustahak. Saya cakap kan, kadang itulah hebat orang dulu. Tu sebab saya selalu bagi kan dalam ceramah saya kata, rumah makin besar, orang makin tak ada, bukan orang makin ramai. Anak seorang-seorang keluar, masuk asrama, masuk universiti, kahwin lagi tak nak duduk rumah kita, kan? Pangkat makin tinggi, ketenteraman jiwa semakin kurang, ilmu semakin tinggi, adab makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal, kan? Kadang tak tahu pun orang surau ni dekat-dekat dengan rumah dia sebenarnya. Contohlah, kan? Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah tak kenal. Air minuman makin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Jadi macam-macam istilah yang dia bagi, termasuklah juga kita cerita tentang silaturahim perhubungan. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Teman di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Orang dulu berkawan macam mana, cuba tengok. Orang dulu berkawan, kau sakit, kau ada masalah, kenapa tak beritahu aku? Macam tu punya marah kawan baik. Selama ni aku ni bukan kawan kau ke? Macam tu marah orang dulu. Hari ni kawan sakit menyorok dalam rumah, kunci, diam. Jangan sampai kawan tahu ada orang dalam rumah ni. Sekarang
Berapa duit kau nak pakai? Itu semua dunia. Kau cakap dengan aku berapa kau nak pakai? Nak pakai dalam 5,000. Nah, ambil 100. 100 dia bagi pun. Tapi makna nak tunjuk usaha dia. Garang namanya garang tu macam nak bagi semua. Kan? Tapi berkawan dulu lain. Kawan sakit menangis ni. Sekarang kawan sakit tepuk tangan. Padan muka dia. Puas hati aku, dia kata. Dahsyat sekarang. Ya, itu sebabnya silaturahim perlu kita taut dan eratkan. Dalam bersedekah pun Nabi kata, utamakan silaturahim ni. Yang ada darah daging dengan kita ni, utamakan dulu. Baru sedekah ke orang lain. Kadang-kadang bagi ke anak yatim yang dia tak kenal, dekat orang luar yang susah yang tak kenal tu, cek besar dinding. Keluar konten, paling banyak kali sumbangan. Tapi mak saudara ada seorang tak makan, dia biarkan je. Ada saudara sepupu ni hidup susah ni, tak pernah tolong pun. Ziarah pun tak pernah kadang. Itu sebabnya kan, benda ni tak berlaku kat sini ni. Benda ni berlaku dekat Zimbabwe. Itu saya kata kita ambil pengajaran kan? Ambil pengajaran, ibrah daripadanya supaya menjaga hubungan satu dengan yang lain. Kunci keluarga bahagia. Kunci keluarga bahagia ada 5. Pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci syurga. Dan kelima, kunci spare. Ini selalu saya share. Kunci rumah maksudnya sistemkan keluarga kita ikut sistem Islam. Tak ada cara lain. Malam ni semua tenang je, relax. Tadi yang baca Yasin pun saya nampak tenang aja. Masa tahlil pun tenang, terangguk-rangguk tadi. Saya nampak ada yang betul-betul lah menghayati betul lah. Kan? Betul-betul baguslah saya nampak. Macam-macam bayangan dah dia datang nampak dah masa tu tadi. Kan? Nasib baik dia tak berdiri kat tangan ni. Nasib baik. Kan? Jadi yang pertama cara Islam, tak ada cara lain. Solatnya jaga. Lebih 90% pasangan yang bercerai di Malaysia hari ni, salah satu punca, tanyalah pejabat agama, lebih 90% berpunca pada tak jaga solat. Tak jaga solat. Bukan cerita solat jemaah, memang tak solat. Lebih 90%. Hari ni satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Setakat kita ceramah ni dah 3 pasangan bercerai dah. Macam tu lah kiranya, dahsyatnya tak dahsyatnya punya ramai yang orang bercerai. Kan? Itu sebabnya bawa bersabar. Suami isteri ni kena bawa bersabar. Dalam Islam ni 5 ada ni, selamatlah dunia akhirat. Apa dia? Sabar, syukur, percaya pada hikmah, redha, ikhlas. Nak hurai 5-5 ni, ceramah satu lagi. Dah 2 ceramah kena panggil ni. Kan? Okay. Yang kedua, kunci pejabat. Cari rezeki yang halal. Cari rezeki halal. Nabi pesan cari rezeki yang halal. Sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Pejabat, kerja apa? Tak kisah. Jual burger, itulah pejabatnya. Meniaga si lemak, itulah pejabatnya. So, pejabat, kunci pejabat maksudnya cari rezeki yang halal. Seronok tengok keluarga kita dapat rumah corner lot, ada kawasan lapang, siap kemah lampu-lampu lagi. Contoh kan? Contoh, seronok tengok. Bila tengok doa, mudah-mudahan murah rezeki, selalulah dimurahkan, dipermudahkan segala urusan macam tu. Mudah-mudahan kita pun ada peluang. Saya pada tadi mikir, itu rumah apa tu? Sebenarnya tu yang pondok tu. Oh, store lah, tengok. Punya lah kan. Dia punya store lagi lawa daripada rumah orang lain tu. Macam tu lah. Dahsyat betul kan. Itu dia dalam corner lot, ada corner lagi. Macam tu kan. Kan? Tapi itulah. Hati-hati, kita tengok agak takut ada orang duduk dalam tu. Kan? Tapi memang ya. Kan? Jadi kita nampak tu kita rasa gembira. Cari rezeki yang halal. Mudah-mudahan yang halal itu cukup buat kamu, kata Nabi. Kadang kita kena ingat keberkatan rezeki, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tu dia. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Ni malam ni Cik Helmi dengan Puan Azleni ni, dia nak share dengan semua orang. Kan? Makanannya malam ni kurang-kurang saya ingat kambing golek ada, saya ingat. Tak ada. Kau setakat mihun tak payahlah. Kau cakap tu apa benda kau bagi makan. Orang surau dah panjang lah talil tadi kan. Tak adalah. InsyaAllah. Rezeki kan. Kita jangan buat syukur. Saya saja gurau Encik Elmi ni kan. Jadi makna kata dia berkongsi dengan semua orang. Dia buat ni bukan kata aku bagi makan. Tak. Maknanya ahli keluarga lain, aku pun nak buat jugalah. Buat makan-makan. Jemput juga Samsul Ubat. Macam tu. Ya, aku rasa menu lain pula. Macam tu lah kan. Iya, tuan-tuan.
Saya first time datang ni, cantik kawasan ni, seronok tu kan. U-turn ni U-turn kat sungai kan, parit kan, cantik. Kalau orang Cina tu dia percaya feng shui tu tempat ni, baguslah. Jadi mak dia kata yang kedua tu, mak dia ceritanya rezeki yang halal. Dan orang lain pun berlumba-lumba juga nak buat. Aku pun nak buat lah kenduri nanti, nak jamu orang makan, panggil orang surau. Betul. Kadang-kadang orang surau tak panggil, dia boleh import surau luar tu datang, orang asam betul kan, tak campur orang ni. Ada orang macam tu, ada kan. Yang ketiga, kunci kereta. Hala tuju keluarga kita bawa lah ke arah yang diredai oleh Allah Ta'ala kan. Hari ni banyak keluarga-keluarga ni konten bukan main lah, cerita dalam media sosial menggambarkan kan, wah dia ni kita bersama-sama lah doa kebahagiaan dunia akhirat, tapi cara hidupnya tak menggambarkan demikian. Tak menggambarkan demikian. Berhibur je 24 jam. Ada je benda-benda yang nak di-share pada orang tu yang bersifat hiburan semata-mata kadang-kadang. Kena hati-hati kan. Yang keempat, kunci syurga. Kunci syurga ni maksudnya, nak dapat kunci syurga ni ada satu je kunci, iaitu rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, ibadah banyak-banyak. Tak cukup dengan solat isyak tadi, solat isyak berjemaah. Tak cukup dengan baca yasin, kita tahlil pula. Lepas tahlil kita doa pula ramai-ramai, lepas tu kita ceramah pula. Itu cakap tadi. Semua ni ada merupakan satu ibadah. InsyaAllah, mudah-mudahan bila benda baik diizinkan oleh Allah kaedahnya, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Dan terakhir sekali adalah kunci spare. Masuk kunci spare, suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, semua ahli keluarga tu ada kunci. Tolong mainkan peranan masing-masing. Jangan salahkan satu pihak aja. Awaklah kat rumah tak pandai nak jaga rumah, awaklah punca jadi semua ni. Abanglah sibuk dengan kerja je, tak pernah fikir pun pasal kita orang ni. Jadi saling salah menyalahkan, tak jadi apa. Sebenarnya semua kena mainkan peranan masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, hidup kita saya sebut tadi sementara sifatnya. Saya ambil apa yang Nabi sebut dalam hadis Nabi, beberapa hadis Nabi sebut sebagai penutup hari ini. Pertama, Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tu satu. Lembah bukan beg, bukannya guni, bukannya bilik, bukannya satu rumah emas. Satu lembah emas. Bayangkan 2 lembah emas akan minta lembah ketiga. Tak pernah cukup. Tu Nabi sebut. Kedua, Nabi juga sebut cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Saya sebut tadi. Yang ketiga, Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada, iaitu syukur. Dan yang terakhir sekali, saya nak tutup dengan satu ayat Quran, satu terjemahan daripada ayat Quran surah Asy-Syura ayat yang ke-20 bagi menjawab persoalan keluarga bahagia, iaitu Allah Ta'ala bagi tahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Maknanya kejar akhirat, dunia pun kita dapat, Allah Ta'ala tambah. Tapi kalau kejar dunia, dapat sikit je dunia, tak dapat semua, dan akhirat langsung tak ada apa-apa. Itu sebab kita sibukkanlah diri mengejar akhirat, insya-Allah dunia tu akan ikut sama datang kat kita. Jangan kita risau. Macam saya malam ni, saya yakin walaupun saya ceramah ni cerita baik-baik akhirat ya kan, contoh kan, saya yakin makanan dunia, makanan ada, saya yakin. Walaupun saya tak pasti apa makanannya tadi, saya pasti tentu ada. Macam tu lah kan. Jadi apa-apa pun kan, jagalah amanah yang ada, terutamanya orang lelaki kan, dalam menjaga keluarga. Jagalah baik-baik, sebab anak-anak kita hari ini berada pada zaman yang paling merisaukan. Kita tengok anak dara boleh kena bunuh, kena tikam, boleh kena bakar pula. Heran gitu budak-budak sekarang. Yang bakar tu budak sekolah agama pula tu, bukan sekolah biasa kan. Tu belum cerita lagi budak-budak kena culik, kena apa, dibuatnya kan pemerdagangan manusia, buat benda-benda yang tak sepatutnya kat luar negara. Aduh, macam-macam hari ni.
Zaman viral pula sekarang ni kan, dia orang tengok mudah, maklumat tu mudah. Jadi tolonglah jaga, tanggungjawab kita berat sebenarnya sebagai ketua keluarga. Jadi tolonglah jaga baik-baik. Jadi dengan kata-kata, kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang, tapi kalau nak jalan jauh, jalanlah sama-sama. Saya ulang balik, kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang, tapi kalau nak jalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik, pihak tuan rumah menjemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Saya faham cara tenungan tu, saya faham, insyaAllah. Kan? Cara cetapu hati kan, saya faham lah tu. Jadi